Semasa mengadakan pertunjukan di kawasan pendalaman, Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Banten, Ani Cantik telah menemui seorang tua yang memang handal dalam ilmu susuk. Dengan bantuan orang tua itu, Ani Cantik dibekalkan dengan sejenis ilmu susuk yang cukup kuat pengaruhnya. Setiap orang yang memandangnya, lebih-lebih lagi kaum lelaki akan tertarik atau jatuh hati padanya. Kerana ilmu susuk yang dikatakan amat mujarab itu, Rani Cantik terpaksa patuh dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik ilmu susuk. Roda kehidupan Ani Cantik terus berputar. Kemasyhuran terus menguasai dunia bangsawan. Tidak ada orang yang tidak kenal atau tidak tahu menyebut nama Ani Cantik. Banyak kumpulan bangsawan yang lain gulung tikar kerana Ani Cantik. Semasa bangsawan Inderapura mengadakan pertunjukan di Tanjung Pinang, Riau, seorang saudagar muda yang membekalkan buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan basah dari Tanjung Pinang ke Singapura dan Melaka terus jatuh dan gilakan Ani Cantik setengah mati. Saudagar muda yang kacak itu akan berusaha menghadirkan diri di mana saja bangsawan Inderapura mengadakan pertunjukan. Tidak mudah untuk memenangi hati Ani Cantik, terpaksa bersaing dengan anak-anak muda lain. Untuk memiliki Ani Cantik, saudagar muda yang berasal dari kampung Serkam Melaka itu terpaksa mengeluarkan jumlah wang yang banyak untuk meminangnya. Barang hantarannya juga mahal-mahal, kebanyakannya buatan luar negeri. Siapa orang muda yang berjaya menakluk hati Sri Panggung tu memanda? Nonong mengajukan pertanyaan. Datuk sambut dengan senyum dan diakhiri dengan ketawa kecil penuh sinis. Kamu nak tahu orangnya, Nonong? Nonong anggukkan kepala. Ayah kamulah. Kawan memanda Raja Aminuddin, tak suka dipanggil Raja, dia muda 15 tahun dari aku. Baik orangnya, tinggi budi bahasa dan setia bila berkawan. Pemurah orangnya, dari mula saya dah agak, pemuda tu ayah saya, kata Nonong keriangan dan sebuah senyum bangga terpama di kelopak bibir. Tidak ada orang yang tidak merasa bangga bila ayah sendiri dipuji orang, fikir saya dalam hati. Berbalik semula pada cerita tadi, aku mendapat tahu semasa Rani Cantik memasang susuk, si dukun mengenakan syarat yang mesti dibuat. Kalau tidak dipenuhi, ilmu susuk akan memakan diri. Saya lihat Datuk menelan air liur. Keberatan untuk meneruskan kata-kata. Dia nampak gusar semacam. Beberapa saat masa terus berlalu begitu saja. Bagi menghilangkan rasa jemu, saya kembali merenungkan dada langit. Awan berarak seperti tadi juga. Entah mengapa, badan saya terasa seram sejuk. Nonong yang tadi tenang nampak resah. Melaga-lagakan gigi atas dengan gigi bawah berkali-kali hingga menimbulkan bunyi seperti orang menarik kain kapan. Matanya mula merah dan nampak liar semacam. Nonong, tenang Nonong, bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Datuk mengingatkan Nonong setelah melihatnya tidak keruan. Permintaan Datuk segera dipatuhi oleh Nonong. Setelah dilaksanakan, ternyata kegelisahan yang dialami terus hilang. Gigi atas dan gigi bawah tidak dilagakan, mata yang merah kembali normal. Saya yang secara diam-diam membaca surah yang disebutkan oleh Datuk tadi, tidak lagi mengalami rasa seram sejuk. Apa syarat yang dituntut? Datuk menggigit bibir bawah. Nonong ke dinding dan ke arah tingkap seketika sebelum menatap wajah Nonong dengan pandangan yang tajam tetapi penuh simpati. Rani Cantik mesti mempertaruhkan anak perempuan sulungnya. Mesti dikahwinkan dengan batu gunung yang ditemui di kuala sungai dengan kedudukan batu menghala ke arah matahari jatuh. Cara kebetulan anak perempuan sulung Rani Cantik itu ialah kamu. Kenapa saya dijadikan taruhan dan korban? Nonong jegilkan sepasang biji mata sambil menggenggam penumbuk. Datuk terus memujuknya agar bersabar. Kenapa emak bertindak begitu kejam pada saya? Apa tujuan dia berbuat demikian? Muncul lagi pertanyaan dari Nonong. Wajahnya membayangkan rasa kesal yang tidak penghujungnya. Datuk mula menyedari, dia kini dalam keadaan terdesak. Kalau lambat bertindak, mungkin Nonong mengalami tekanan yang membawa kepada histeria, menjerit tidak tentu fasal dan meracau tak tentu arah. Nonong, bertenanglah, kisahnya belum habis. Aku sekarang sedang berusaha membetulkan kesilapan yang emak kamu lakukan. Kalau kamu tidak dapat mengawal perasaan, tidak sabar, semua usaha yang dibuat menjadi sia-sia. Maafkan saya memanda. Dengan mengahwinkan kamu dengan batu gunung, daya pesona, seri wajah dan apa yang kamu miliki akan berpindah ke wajah emak kamu. Emak kamu sentiasa kelihatan berseri-seri, nampak menarik di mata siapa saja.
Rasa macam tak percaya, susah untuk diterima akal. Nonong berusaha mententeramkan perasaan sambil merenung kosong ke arah pintu yang terdedah. Tetapi itulah yang terjadi Nonong, keluh Datuk penuh kehampaan. Apa tindakan selanjutnya memanda? Kita bersurai. Malam nanti lepas sembahyang Isyak, kita baca Yasin. Kemudian kita sama-sama masuk ke bilik rahsia emak kamu. Datuk meluahkan agenda selanjutnya. Adik saya Harun macam mana? Dia ikut sama, dia waris kuat kamu. Lagipun dalam ilmu yang emak kamu amalkan, boleh dihalang oleh anak bongsu lelaki dari berlanjutan pada waris kamu pada masa akan datang. Sebuah penerangan yang penuh yakin dari Datuk untuk Nonong. Setelah selesai membaca surah Yasin, Datuk menyuruh Harun Fadilah memakai pakaian serba putih. Nonong diminta jangan menukarkan telekung yang dipakai. Saya disuruh memakai kain pelikat tanpa baju. Kepala diikat dengan kain merah. Seperti biasa, bila mahu melakukan tugas-tugas khas, Datuk akan mengenakan pakaian serba hitam. Dan kerana mahu ikut serta dalam gerakan tersebut, saya disuruh berpakaian ganjil kerana saya orang luar. Tidak ada sangkut paut dengan keturunan Nonong ini. Tugas dimulakan oleh Datuk menggunakan rotan untuk mengetuk pintu bilik rahsia. 5 kali ketuk, mangga tembaga terbuka sendiri. Ketukan kali ke-6 daun pintu bilik terkuat sendiri. Harun Fadilah meluru mahu masuk ke bilik rahsia. Jangan, nanti kamu terima pada, tahan Datuk. Semua biji mata tertumpu ke bilik rahsia. Kerana gelap tidak ada satu pun yang kelihatan. Bila direnung lama-lama, terasa seram. Ada lilin tak, ada memanda, jawab Harun. Ambil 6 batang, nyalakan dan bagi seorang 2. Bila sampai ke dalam letakkan rapat-rapat di tempat yang agak tinggi. Arahan ini sekali saja tidak akan diulangi lagi. Faham, faham, balas Harun. Semua arahan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tugas selanjutnya banyak dilakukan oleh Datuk tanpa memberitahu kami terlebih dahulu. Sepanjang operasi berjalan, semuanya membisu. Semuanya mengharapkan cahaya lilin. Saya tidak tahu kenapa lampu elektrik tidak dinyalakan. Memang membosankan berada dalam bilik yang kekurangan cahaya. Pergerakan jadi terbatas. Lebih dari 10 minit berada dalam suasana yang serba tak kena. Hidupkan lampu, bisik Datuk ke telinga Harun. Bagaikan kilat Harun Fadilah menekan suis lampu. Dengan serta-merta seluruh ruang bilik dilimpahi cahaya terang benderang. Semuanya nampak cerah. Masing-masing menarik nafas lega. Nonong, Harun, kamu lihat apa yang terletak di bucu bilik. Biji mata Nonong dan Harun Fadilah tertumpu ke arah yang dikatakan oleh Datuk. Saya juga tidak mahu ketinggalan lalu merenung ke bucu bilik yang keadaan tidak bersih. Nampak berhabut dan ada bungkusan yang dibalut dengan kain 2 warna hitam putih. Harun Fadilah, kamu waris kuat dalam keluarga. Ambil bungkusan itu dan buka. Sambil duduk bersila, berpeluk tubuh di muka pintu, Datuk terus memberikan panduan dengan kelopak mata separuh pejam. Harun Fadilah nampak cemas mahu mematuhi arahan. Renung ke arah kakaknya seketika seolah-olah minta bantuan. Jangan lambat-lambatkan, datang lagi arahan dari Datuk. Kali ini nada suaranya keras dan meninggi. Harun Fadilah tidak ada pilihan. Antara berani dan takut, bungkusan yang dibalut dengan 2 warna segera diambil dan dibuka. Sungguh mengejutkan, seketul batu gunung kehitaman berkilat dibalut dengan segumpal rambut yang hitam berkilat dan seakan-akan memancarkan cahaya. Satu bungkusan kecil yang dibalut dengan kain kuning sebesar 3 jari orang dewasa turut ditemui di antara gumpalan rambut itu. Buka bungkusan itu, arah Datuk. Terketa-keta Harun membukanya. Mata saya dan mata Nonong tidak bergerak melihat ke arahnya. Dan bungkusan itu ditemui 7 helai rambut yang halus. Warnanya agak kekuning-kuningan, tidak ubah macam rambut bayi yang baru lahir dalam kotak kecil, bersama daun pandan kering tetapi masih berbau. Semua barang-barang diletakkan dekat hujung kepala lutut kiri aku. Jangan diangkat. Tarik perlahan-lahan, nada suara Datuk agak lembut. Tetapi, perintahnya menyusahkan. Menarik barang dalam kain bukanlah satu kerja mudah. Kenapa tidak disuruh bungkus semula kemudian diletakkan di hujung lutut? Bukankah cara itu lebih mudah dan cepat? Begitu saya membuat kesimpulan. Walau apapun arahan Datuk itu tetap dipatuhi oleh Harun. Bila semua barang-barang sudah berada di lutut kiri,
Secara perlahan-lahan Datuk membuka kelopak mata. Silih berganti dia menatap wajah Harun Fadilah dan kakaknya, Nonong. Tidak dinafikan dua bersaudara itu nampak pucat dan cemas semacam. Saya berdebar menanti arahan-arahan yang bakal dituturkan oleh Datuk. Rasanya, memang tidak ada untungnya saya melibatkan diri dalam perkara ini. Tetapi, apakan daya sudah terlanjur. Susah senang terpaksa juga dihadapi. Harun, Nonong, dua bersaudara itu segera angkat muka, merenung ke arah Datuk dengan 1000 pertanyaan. Apakah arahan yang mesti dipatuhi? Apa yang dinanti tidak menjadi kenyataan? 2 minit masa berlalu begitu saja. Datuk tidak berkata sepatah apapun. Asyik resah tidak menentu. Macam ada perkara yang berputar dalam tengkorak kepalanya. Apa yang kamu lihat di hujung lutut ini, sebahagian daripada barang yang mesti disediakan oleh hormat kamu, sesuai dengan kemahuan dukun susuk, ungkap Datuk. Nonong dan Harun Fadilah anggukkan kepala. Aku tidak boleh menjelaskan perkara ini secara terperinci, kecuali kamu berdua mahu tahu. Jadi, kamu boleh bertanya sebelum pukul 12:30 malam, sambung Datuk. Apakah itu syarat dan pantang larangnya memanda? Nonong memberanikan diri cuba bertanya. Kalau dilanggar apa padahnya? Susul Harun Fadilah pula. Usaha aku untuk memulihkan kakak kamu tidak berjaya. Malah, anak bini kamu menanggung susah. Nonong terkejut dengan penjelasan itu. Wajah Harun Fadilah pucat. Datuk yang duduk bersila, secara mengejut jatuh tersungkur ke depan, macam ada kuasa ghaib yang menolaknya dari belakang. Secara tidak semena-mena udara dalam bilik menjadi panas, bagaikan berada di tepi unggun api. Badan saya terus berpeluh. Rasanya seperti ada sepasang mata berwarna hijau muncul di dinding bilik dari arah belakang. Dalam keadaan yang serba gawat dan cemas itu, Datuk berjaya duduk kembali seperti keadaan asal. Serentak dengan itu suasana kembali tenang. Rasa panas yang membara dan mata hijau yang ganjil terus lesap. Kerana benda-benda inilah adik-adik kamu dilarang masuk ke dalam bilik ini. Datuk renung ke arah 2 objek yang berada di hujung lututnya. Ya, saya ingat sekarang, kata-kata emak. Nonong bersuara penuh perasaan. Wajahnya nampak cerah dan matanya bersinar penuh gairah membayangkan sepenuhnya kepuasan yang tiada taranya. Bagaikan orang haus mendapat air. Apa yang emak kamu katakan pada kamu Nonong, bila emak ajak saya masuk ke bilik khas? Saya minta kebenaran supaya Hatijah ikut sama. Emak tak benarkan, dia selalu berkata, anak sulung yang sudah susah dapat rezeki. Rupa-rupanya ada perkara yang mahu dirahsiakannya, ucap Nonong. Harun Fadilah menarik nafas. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiada siapa pun boleh menafikan bahawa apa yang dialami oleh Nonong menarik dan menyeronokkan. Ada ketikanya menakutkan. Semuanya itu menambahkan minat saya untuk mengikutinya hingga akhir. Mungkin, pada suatu masa kelak, cerita yang dikira tidak masuk akal itu boleh dikisahkan pada generasi akan datang. Sama ada mereka mahu percaya atau tidak itu hak mereka. Setidak-tidaknya mereka tahu bahawa dunia ghaib tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan nenek moyang mereka. Malah ada yang mendampingi makhluk ghaib untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk kejahatan yang akhirnya menjahanamkan diri manusia itu sendiri. Fikir saya dalam hati. Sekarang ceritakan rambut siapa yang membungkus batu gunung tu memanda. Nonong ingin tahu. Rambut temak kamu yang dicabut semasa bulan mengambang, dibalut pada batu sebagai tanda ikatan perjanjian dengan dukun susuk. Yang lagi satu tu, soal Harun Fadilah pula. Rambut kakak kamu yang semasa berusia 55 hari, dipotong dengan bilah buluh tumpat semasa matahari mahu naik. Ditaruh dalam seludang kelapa gading bersama dengan daun pandan diselitkan celah gumpalan rambut temak kamu. Datuk berhenti bercakap. Tujuannya memanda, desak Nonong. Macam aku katakan tadi, seri wajah kamu berpindah kepada emak kamu. Kecantikan zahir yang kamu miliki tidak ada daya penarik, membuat orang lelaki tidak minat. Dalam istilah ilmu hitam disebut sebagai nikah seludang. Harun Fadilah dan kakaknya terkejut besar. Dan mereka mengakui kalau Datuk tidak membuktikan kebenaran ceritanya. Mereka tidak akan percaya perkara itu dilakukan oleh ibu mereka. Sekarang terjawab sudah kenapa arwah ayah beria benar menyuruh saya mencari memanda. Rupanya semua yang terjadi ada dalam pengetahuan memanda. Suara Harun Fadilah penuh terharu. Dari dulu,
Aku sudah tahu arwah mak kamu banyak melakukan perkara-perkara yang kurang baik. Aku suruh berhenti, malangnya dia tidak mahu. Arwah ayah kamu juga gagal memujuknya. Akibatnya, kamu yang tanggung derita. Datuk tidak berhasil meneruskan kata-kata. Dia tersedak. Semasa Datuk tersedak, saya rasa batang leher seperti disentuh jari manusia yang tidak dapat dilihat, terasa amat sejuk sekali. Nonong menjerit dan Harun Fadilah melompat macam ada sesuatu yang mengusik mereka. "Kenapa Nonong?" tanya Datuk. "Saya rasa ada tangan menyentuh buah dada saya memanda, ada jari panjang meraba leher dan telinga saya sejuknya bukan kepalang, macam tangan mayat." Keluh Datuk. "Kerana saya tidak ditanya, saya pun tidak menceritakan apa yang saya alami. Apa yang saya tahu tidak jauh bezanya dengan apa yang dirasa oleh Harun Fadilah itu. Tiba-tiba apa yang berada dalam bilik berterbangan. Tetapi, anehnya benda yang berada di kepala lutut kiri Datuk tidak bergerak walau sedikit pun. Keadaan itu membuat saya, Nonong dan Harun Fadilah merasa cemas. Memang cemas dan menakutkan bila saya melihat tubuh Nonong dan Harun Fadilah bergerak dalam keadaan duduk dari sudut ke sudut, tidak ubah macam berada di perahu yang dipukul gelombang. Nonong dan Harun Fadilah terkapai-kapai, mulut mereka terbuka dan cuba berkata sesuatu ke arah saya dan Datuk. Malangnya, suara dua beradik itu tidak keluar. Paling mengerikan, bila tubuh mereka terangkat dan cuba bergerak ke arah pintu. Pada ketika itu, Datuk segera bangun. Dari mulutnya keluar beberapa ayat Quran penghalau iblis. "Aduh!" jerit Nonong dan Harun Fadilah serentak. Kedua-duanya jatuh terperosok di sudut dinding, di mana bungkusan ganjil itu ditemui. Dengan susah payah mereka bangun lalu duduk bersila di tempat asal. "Sebelum tengah malam, sebelum pukul 12, kita mesti selesaikan semuanya ini," Datuk melahirkan sebuah keazaman. Dari nada suara dan gaya dia bercakap, nampaknya Datuk tidak mahu bertolak ansur lagi. Segala-galanya mahu diselesaikan dengan segera. "Bagi aku api," pinta Datuk. Dengan jari telunjuk, saya menunjukkan ke arah 6 batang lilin dan salah satu lilin itu masih lagi terbakar. Lilin yang masih menyala itu Datuk ambil. Setelah mengemaskan silanya serta memastikan kedudukan batu gunung yang dibalut dengan rambut serta 7 helai rambut dalam seludang pinang berada di hujung lutut kirinya, perlahan-lahan Datuk menghalaukan hujung lilin ke arah objek tersebut.